Jadi without further ado, terima kasih kerana korang sudi buangkan masa sekejap, buangkan masa, bazirkan masa untuk dapatkan benefit ataupun manfaat kita untuk pagi ni. Jadi hari ni saya nak share dengan korang. Dan macam mana kita nak jadi seorang trader yang konsisten sebelum kita nak jadi seorang trader. Sebab ramai yang PM saya, ramai yang message saya, ramai yang tanya saya dekat dalam Telegram, tanya AA kan. Ramai sangat yang tanya saya, PM saya, DM saya, personally. Tanya, AA, boleh tak ajar saya jadi seorang trader? AA, saya nak jadi macam AA. Kan? Nak jadi seorang trader yang buat duit. Saya dah penat dah hidup susah. Saya dah rasa macam hidup saya dah makin tenat. Kan? Saya kehilangan kerja, saya dah buang kerja, saya tak dibayar gaji. Itu adalah orang kata cubaan ataupun godaan kita sebagai seorang manusia. Tapi bila kita sebut pasal trader ni, ramai orang inspire dengan apa yang saya buat. Setuju tak? Ramai orang impress. Senang cerita adalah ramai orang impress. Impress dengan apa kejayaan saya dah achieve hari ni. Macam mana saya boleh mampu bagi duit dekat orang puluhan ribu. Macam mana saya boleh buat kelas percuma kepada setiap orang, kan? Tak payah-bayar pun kelas. Orang lain kalau nak buat duit, dia orang buat kelas. Tapi saya buat duit, saya trading dan saya bagi ilmu kelas secara percuma kepada orang ramai. Melalui program Super Scalper. So macam mana saya buat? Apa yang saya buat? Okay. Jadi, diorang nak jadi macam saya. Diorang tinggi nak jadi seorang trader yang berjaya, yang konsisten buat duit. Okay, soalannya, macam mana nak jadi trader? Dan kenapa jadi trader ni sangat-sangat best? Okay, boleh faham tak? So sebenarnya kalau you all tanya saya, jadi trader memang sangat-sangat best. Okay? Kenapa saya jadi trader? Itu adalah big why yang korang kena ada. Saya tulis kat situ. Tulis satu word, big why yang kita perlu ada kalau kita nak jadi seorang trader. Apa big why kita? Okay? Tulis kat situ. Apa big why kita sebelum saya nak jadi trader? Sebab setiap orang big why dia berbeza-beza, guys. Setiap orang lain. Saya punya big why tak sama dengan anda punya big why. Saya punya big why tak sama macam Ustaz punya big why. Saya punya big why tak sama dengan Abang Muhammad Fairuz punya big why. Kan? Saya punya big why tak sama dengan Zen punya big why. Okay? Mufuya punya big why. AIS Super Scalper. Harry Adlan punya big why. Amar Munir punya big why. Tak sama, guys. Saya nak sebut nama seorang-seorang sampai habis ni tak penat lah kan. Tapi saya sebut sikit-sikit lah. Okay. Saya punya big why sebagai seorang trader tak sama macam you guys punya big why. Jadi kita kena ada apa kita punya big why. So saya punya big why apa? Saya punya big why adalah yang pertama, saya nak jadi seorang yang freedom. Saya nak travel di seluruh dunia. Saya tak nak ada hutang dalam akaun saya. Saya nak, kalau boleh saya nak sedekah banyak-banyak. Saya nak sedekah, saya nak spend, saya tak perlu tengok price tag. Saya nak bagi duit dekat orang, saya boleh bagi je 10,000, 5,000. Itu adalah big why saya. Saya nak bagi wife saya apa yang dia nak. Saya nak bagi anak saya apa dia nak. Saya nak bagi kawan-kawan saya makan apa yang saya makan. Harga makanan yang mahal-mahal tu. Itulah big why saya. Dan bila saya pandai, saya nak supaya ilmu saya ni boleh jadi manfaat kepada orang lain. Itu big why saya. Sebab tu saya buat kelas percuma. Boleh nampak tak kenapa saya semalam saya buat kelas. 2 hari lepas saya buat kelas Zoom percuma. Kan? 2 hari lepas saya buat kelas Zoom percuma. Padahal boleh je saya duduk rumah kan, peluk bini saya kan, tengok movie contoh kan. Lagi seronok. Boleh peluk bini tu tak? Tapi soalannya adalah big why saya adalah bukan peluk bini. Big why saya adalah ajar orang untuk jadi seorang trader yang berjaya. Lepas saya berjaya, baru saya peluk bini. Itu saya punya big why. Boleh faham? Jadi bini aku dengar tu, Kiki listening. Alright. So jadi big why kita semua orang tak sama. Tak sama. Sangat-sangat tak sama. Jadi saya nak harap-harap you all sebelum start jadi trader, kena ada satu big why. Kenapa you all nak jadi seorang trader? Dan fokus kepada big why kita. Sebab bila kita fokus kepada big why kita, kita akan rasa lebih bersemangat untuk kita buat. Boleh ke boleh? Sebab tu, kadang-kadang saya nampak ramai trader tak konsisten dalam trading. Dia nak jadi trader tapi dia tak konsisten. Sebab dia lupa apa dia punya big why. Sebab tu hari ni dia trade, besok dia tak trade. Lusa dia trade, lagi minggu depan dia tak trade. Jadi itu kita panggil tak ada konsistensi. Bila tak ada konsistensi, maka lupakan jadi trader. You all tak deserve untuk jadi trader. You kena ada big why. Boleh faham
Itu adalah keyword kita, apa kita punya big why. Jadi hari ini saya nak semua orang fikirkan apa you all punya big why. Mungkin you all kata big why you, aku dah malu dah jadi miskin sebab kena asyik kena hina dengan orang. Aku dah malas dah ada kerja dengan bos. Sebab apa? Sebab bos aku selalu marah-marah maki aku. Aku dah tak nak nilai dekat husband aku. Sebab husband aku bila belanja je asyik mengungkit. Itu big why. Faham tak? Itu big why kita. Aku nak ada duit sendiri. Aku nak anak aku pergi universiti mahal-mahal. Itu big why kita. So, bila kita ada big why, itulah fokus kita sebagai seorang trader. So, the keyword adalah kita punya big why. So, big why, big why, big why. Jadi penting nak kena ada big why supaya kita ada semangat untuk kita buat benda tu secara konsisten. Itu number dia. Itulah key dia. Alright. Okay, so become a big why ni, itulah permulaan kita. So kalau orang tanya saya, boleh tak saya jadi trader AA? Boleh tak saya berjaya dalam dunia trading AA? Jawapannya boleh, dan semua orang boleh berjaya dalam dunia trading. So macam mana nak jadi trader yang income dia unlimited? Income dia setiap hari puluhan ribu setiap hari. Macam student-student saya buat. Ada student saya dah buat 5,000, ada yang student saya dah buat 10,000, ada yang buat 500 sehari, ada yang buat 2,000 sehari. Depend kepada kapasiti masing-masing. But saya tahu ramai student-student saya dah boleh buat duit. Boleh tak you guys boleh jadi seorang trader macam diorang? Jawapannya boleh. Okay. So macam mana nak mula? Okay, nombor satu. Nombor satu. Tolong tulis. Nombor satu, sebelum kita nak jadi trader ni, kita nak kena kenal dulu diri kita. Kita nak kena buat satu benda yang kita panggil dia self-assessment. Okay? Kita nak kena tahu diri kita. Sesuai tak dengan jadi seorang trader. Nombor satu tulis kat situ. Nak jadi trader yang berjaya, kita kena tahu, kita kena kenal diri kita. Boleh tak kita jadi trader? Okay, macam mana kita nak tahu? Kita nak kena tahu sama ada kita cukup tak knowledge. Kita cukup tak skill. Kita boleh tak nak buat komitmen tu? Sebab kadang-kadang, sebab tu saya suruh orang bila jadi trader ni, saya suruh tekan account demo dulu. Boleh tak you all kawal emosi you? Boleh tak you orang kata trade dalam trading ni? Boleh tak you buat benda tu? Boleh tak buat ni? You test dulu diri you. Buat conduct dalam self-assessment. Mampu tak you bertahan selama demo dalam masa 1 bulan? Sebab kalau you boleh buat benda tu, that means you can become a trader. Tapi kalau you tak mampu buat benda tu secara konsisten, quit become a trader. Jangan jadi trader. Kita nak kena tahu, sanggup tak kita bekerja keras? Sanggup tak kita menghadap PC? Kan? Duduk depan PC selama 2 jam untuk belajar dalam dunia trading. Sanggup tak kita pergi Zoom? Sanggup tak kita pergi seminar untuk belajar? Sanggup tak kita tahan air muka kita? Right? Tahan air muka kita untuk datang menghadap Sifu belajar. Boleh tak kita buat benda tu? Kalau kita tak mampu buat benda tu, maksudnya kita tak sesuai jadi seorang trader. Sebab seorang trader ni, dia nak perlukan that commitment. Kita kena self-assessment kita dulu. Sebab ada ramai trader datang jumpa saya, dia nak jadi trader. Ya, saya kata boleh. Okay, test dulu dekat account demo. So apa yang dia buat? Dia pergi gamble. Dia pergi tekan account dia tekan depo besar-besar, dia buat macam, dia tak dengar apa yang saya buat. So sebenarnya kalau dia tanya saya, itu bukan seorang trader yang bagus sebab self-assessment dia tak buat. Boleh ke macam tu? Lepas tu kita kena tahu, mampu tak kita nak take risk? Itu self-assessment. Mampu tak kita nak loss dalam money? Boleh tak kita asyik nak profit je, tapi kita tak fikir, sanggup tak kita rugi? Boleh faham maksud saya? Maksudnya dalam trading, ada untung dan ada rugi dia. Tapi bila kita rugi, sanggup tak kita absorb rugi tu? Kalau kita tak sanggup, jangan jadi trader. Sebab trader ni ada risk dia. That's why kita kena manage the risk. Sebab tu saya selalu pesan dekat semua trader. Jangan trade, jangan depo besar. Bila market sideways, stay away. Kan? Benda-benda tu yang saya selalu ulang over and over the years. Benda yang sama je saya ulang. That's why saya harapkan trader-trader dekat luar sana self-assessment dulu diri masing-masing sebelum nak jadi seorang trader. Nampak senang. Korang nampak yang saya duduk tengah tabur-tabur duit nampak macam senang. Memang senang. Saya senang sebab saya susah dulu. Faham? Faham ke faham? Saya senang hari ni sebab saya dulu nangis.
Saya senang hari ni sebab hari tu saya terluka. Saya senang hari ni sebab dulu saya mengemis. Saya pernah kena hina dekat cikgu saya. Cikgu trading saya. Tapi kalau saya ikut perasaan saya dah quit trading. Tapi disebabkan oleh rasa sayangnya saya dalam dunia trading, saya continue sebab saya suka trading. Tak kisahlah cikgu aku nak hina aku. Demi Allah, lillahi ta'ala saya cakap. Saya bayar cikgu saya harga RM21,000. Tapi cikgu saya hina saya. Sanggup tak korang macam tu? Bayar duit RM20,000, pergi belajar, cikgu hina korang. Sanggup tak? Korang tak sanggup, saya sanggup. Saya dah buat self assessment, saya dah nekat, saya dah reda. Apa nak jadi. Yang penting hari ni aku susah, dia hina aku. Tak apa, besok aku senang, dia datang balik ke aku. Aku tahu benda tu. Itu yang korang kena ada, guys. Self assessment. So ingat, senang nak jadi trader hari ni. Tak senang. Nak jadi trader hari ni yang senang ni, susah dulu, menangis dulu. Sebab tu bila saya tengok trader-trader yang lembik, saya kata kan dalam hati, oh dia tak duduk tempat aku dulu. Dia cuma fikir tempat dia. Orang lain dekat dulu, ada orang lain ramai yang trading yang profit hari ni, dulu dia struggle, hari ni dia senang. Tak ada. Warren Buffett pernah masuk penjara hanya kerana nak jadi seorang trader. Tahu tak? Tak tahu kan? Warren Buffett pernah rugi dalam trading dan pernah masuk penjara disebabkan loss dalam trading dan akhirnya dia jadi seorang triliuner. Kita kena ingat benda tu. Boleh? Faham ke faham? So, itu adalah nombor 1. Conduct kita punya self-assessment. Takat mana kemampuan kita yang kita sanggup untuk kita berjaya. Big Y yang kita nak kejar tadi. Okay? So, nombor 1, self-assessment. Kalau nak berjaya, semua orang boleh berjaya. Tapi, sanggup ke tak sanggup? Boleh? So, nombor 2. Nombor 2, kita nak kena tahu. Kita nak kena susun. Kita nak kena atur apa kita punya capital. Arrange kita punya capital wisely. Maksudnya, dalam jadi seorang trader, kita tak kisah berapa banyak duit yang korang ada hari ni. Tak kisah pun. Korang kata, oh aku ada RM1,000,000. Bermaksud, bila kita ada RM1,000,000, tak bermaksud kita kena trade RM1,000,000. Kita cuma trade amount yang kita sanggup rugi sahaja. Itu je. Yang paling pentingnya adalah growth the money. Maksudnya hari ni kalau you all depo, besok you boleh withdraw $50. Itu yang kita nak. Bukan yang hari ni depo 100, besok depo lagi 100, lusa depo lagi 100. Itu kita tak nak. Walaupun modal kita besar, itu kita tak nak. Kita nak hari ni kita depo, besok, lusa, hari-hari kita withdraw. Itu yang kita nak. That's why kita nak trading ni, nak kena jaga emosi. So, macam mana nak jaga emosi? Kita kena make sure amount yang kita trade, capital yang kita guna adalah amount yang kita sanggup rugi, yang kita sanggup boleh buat. Bila kita entry, kita dah tak takut. Faham? Jadi, kalau kita ada RM100,000, amount yang kita boleh trade, maybe like RM1,000 ataupun RM5,000. Cukup lah. Kalau kita, saya tak ada RM100,000 habis saya ada berapa? Saya ada RM100 je. Trade RM20. Saya ada RM1,000. Saya boleh cari RM1,000. Okey, tak payah trade RM1,000. Trade RM100. Saya boleh trade RM5,000. Tak payah. Trade RM1,000. Ikut kepada kemampuan capital kita. Yang paling pentingnya, kita nak buat 100 kepada RM1,000,000. Bukan RM1,000,000 tinggal 100. Faham ke faham? Sebab dulu, benda ni jadi pada saya, bukan jadi pada korang. Saya kalau ikutkan hati hari ni, RM1,000,000 saya boleh depo. Adakah dalam akaun saya depo RM1,000,000? Tak, saya growthkan daripada RM5,000 kepada RM1,000,000. Itu yang saya buat. Faham? Jadi, saya nak nasihatkan kepada semua, walaupun kita kaya, walaupun kita mampu, walaupun kita tak mampu sekalipun, jangan struggle untuk penuhkan capital kita. Kita growthkan capital kita. Sebab ada trader di luar sana, saya jumpa lillahi ta'ala saya cakap, sanggup pergi berhutang dengan Along. Hanya nak jadi trader sebab terpengaruh jadi seorang trader. Jangan buat benda tu bang. Saya ulang lagi sekali, kalau saya ada dengar benda tu berlaku, saya akan block daripada saya punya community. Especially kalau belajar dengan saya, pergi berhutang dengan Along. Memang saya akan block. Saya minta maaf, saya tak nak benda tu.
Okay, saya tak nak bersubahat beli. Saya dah cakap dah, jangan trade kalau kita tak mampu nak trade. Okay, kumpul dulu sikit-sikit. Kumpul dulu sikit-sikit. Jangan trade sampai, oh aku pergi berhutang dengan Alun tu. Ada banyak yang pergi, oh saya trade gold AA. Saya pernah follow Signal, Signal Telegram. Lepas tu lost AA, saya dah berhutang banyak AA. AA saya dah kehabisan duit nak pergi kerja. Wife saya tak tahu. Bang, it's not to be a trader macam tu bang. Saya tak nak sebut nama Tapi you tahu siapa yang saya sebut ni. Saya mention you. Okay? Bila you datang macam tu, it's not the way. I tak boleh tolong. Sebab kalau I tolong pun, it's gonna be the same thing. Sebab kau takkan berubah. Sebab orang yang macam ni, dia tak akan belajar kalau dia tak rasa sakit. So I nak dia rasa sakit and learn. Bukan saya tak boleh bantu. Saya boleh bantu. But kalau saya bantu continuously macam ni, and korang tak akan belajar. Faham? So itulah yang kita nak. Itu yang kita nak macam you all keep on learning. Jadi always ingat, jangan pinjam alung. Jangan gadai gelang bini kau. Kan? Jangan gadai tanah bapa mertua kau. Jangan. Itu jangan buat. Kan? Tiba-tiba korek tabung anak. Janganlah. Itu bukan trader. Itu apa? Itu lanun. Trader dengan lanun lain. Kan? Boleh. Faham ke faham? So, learn. Alright? So, itu nombor 2. Nombor 3. Bila nak jadi trader ni, okay, kita kena faham. Kita kena solid faham. Knowledge tentang market. Guys, lillahi ta'ala, saya jumpa orang ramai yang dia rasa dia power dalam market. Sebenarnya dia bodoh dalam market. Lillahi ta'ala saya cakap. Dia rasa dia dah pandai dekat dalam market. Tapi sebenarnya dia sangat bodoh. Maaf saya guna perkataan bodoh. Tapi itulah fakta. Dia cakap, oh, macam ni. Bila saya kata, salah tu. Oh, dia pun mengamuk kat saya. Saya kata salah. Bukan nak kata ilmu saya betul. Tapi, technical analysis ni, nak bagi tahu, dia ada dalam buku. Bila kau lari sangat jauh daripada konsep buku, itu adalah, apa dia? Ilmu sesat. Benda tu salah. So, bila kita kata salah tu salah lah. Ibaratkan kita cakap macam ni. Babi halal bila kita bila kita kata darurat. Tapi you faham benda tu babi halal. Betul ke salah? Salah lah. Babi mana halal? Babi haram. Dia halal ketika darurat. Itulah kita panggil dia ilmu. Kita salah faham tentang benda tu. So kita kena faham, kita kena ada knowledge, solid foundation, knowledge macam mana market berfungsi. Itu kita kena tahu. Okey, macam mananya kompleksnya dalam trading. Bila trading hours, bila cuti, kan? Bila market ada news, bila ada berapa margin yang kita nak require dalam trading, bila kita kena trade, bila market dalam keadaan trend, macam mana nak tengok uptrend, macam mana nak tengok downtrend, macam mana nak tengok significant support resistance, macam mana nak tengok reversal, apa itu SNB, apa itu SNR, apa itu wave, apa itu Fibonacci, itu kita kena tahu. Itu wajib kita kena tahu. Jadi, bila kita tak tahu, belajarlah. Itu function kita. That's why saya bagi kelas percuma. Tapi bila saya bagi kelas percuma, orang kata, oh, saya nak buat, saya ada udang di sebalik mi. Kan? Ada udang di sebalik mi. Kalau saya ada udang di sebalik mi, berapa banyak duit yang saya nak scam korang? Dan tengok berapa banyak duit yang saya ada dalam bank. Saya tak perlu nak scam korang pun. Duit saya dah banyak. Saya boleh pergi buat bisnes. Mungkin bulan depan saya buat bisnes emas. Saya boleh buat bisnes, saya nak buat bisnes, saya dah ada duit. Tapi the idea is about macam mana saya nak buat trading. Saya nak bagi knowledge. Itu penting dia. Supaya bila korang jadi trader, korang tahu apa yang korang nak buat. That's a trader, guys. Understand about market function tu kena ada. Jangan malas bila buat kelas, malas masuk. Lepas tu merayu, boleh tak saya nak video? Nak video apa? Video kelas malam. Dah tak datang kelas? Terlepaslah ilmu satu ilmu. Saya takkanlah saya nak layan semua orang. Tak layan saya minta maaf. Saya cakap kadang-kadang saya layan lah kan. Saya ni baik hati. Kadang-kadang saya cakap saya tak nak layan tapi saya layan juga. Saya jenis yang macam tu. Sayangnya dekat korang. Sebab yang paling pentingnya, saya nak semua orang consistent profit, consistent trade. Itu je sebenarnya.
Kan? Kenapa saya buat kelas percuma? Sebab nak suruh korang faham tentang function dalam market tu. Ada orang tarik trend line pun salah. Jadi bila saya nampak, saya betulkan. Saya nasihat, saya betulkan. Ni sebab kita belajar dekat kedai kopi. Kan? Belajar trading kat mana? Saya belajar dengan member. Kat mana kedai mamak? Itu bukan cara belajar trading. Ya, part of it boleh, tak ada masalah. Tetapi carilah knowledge yang secara profesional. Profesional sangat ke? Takut korang tanya soalan tu. Saya tak kata saya profesional. Tapi apa yang saya ajar ada dalam buku. Dan saya adalah MSTA CFTE. Saya certified dekat UK dan juga US. Which is saya belajar dalam TA. Dan saya ajar balik pada korang. Best ke best? Korang tahu tak dekat luar orang nak ajar benda ni kena bayar puluh-puluh ribu, ratus ribu. Pergilah kelas mana? Kelas DD ke? AAA ke? AAA ke? Kena bayar berapa? 8,000, 9,000, 10,000. Yang tu korang berebut sangat nak pergi bayar. Ajar basic je. Aku yang ajar advance, bagi percuma, pun malas. Kan? Lepas ni bila tak nak buat kelas, mau ya AA buat kelas AA. Malas aku layan korang. Kan? Korang ada masa sangat aku nak ajar korang kan? Kan? Sampai nanti kan, aku takkan ajar dah. Korang pergilah kelas mahal tu, berbayar tu. Baru korang tahu. Sakit ke tak sakit bayar duit kelas. Macam aku dulu. Boleh faham? Okay, so itu nombor 3. Kena faham tentang market strategi, market foundation, macam mana market bergerak. Okay, ini bagi 5 je lah Tak payah bagi banyak. Sepatutnya bagi 10. Kan? Tapi saya bagi 5 je lah Okay, nombor 4. Apa dia? Nombor 4 adalah sebelum kita nak decide jadi seorang trader ni, kita nak kena tahu apa platform ataupun securities yang kita nak trade. Kita nak trade stock ke, kita nak trade futures ke, kita nak trade option ke, kita nak trade ETFs ke, kita nak trade mutual fund ke, kita nak trade cryptocurrency ke, kita nak trade apa, kita kena faham tentang securities kita nak trade tu. Sebab setiap securities, setiap jenis trading yang kita nak buat, dia punya nature sangat berbeza. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, saya nak belajar forex. Okey, kau pergilah belajar dengan Masuk Safari. Cikgu Masuk Safari CMS. Boleh belajar dengan Henzo. Sebab dia orang pun pro dalam forex. Saya nak belajar option. Okey, nak belajar option dengan akulah of course sebab aku pro dekat option. Okey, nak belajar bursa, pergilah dekat Haji Asri. Contoh. Okey, aku promo Haji Asri. Kalau Haji Asri ada kat dalam ni, jangan lupa bayar royalty. Kau ke atas je bang. Kau ke atas je Datuk. Kan? So, saya promote benda-benda ni. Saya tak kisah orang nak belajar kat luar. Tapi, pilih apa yang kau nak belajar. Kalau nak buat duit $1,000 dalam masa 1 minit, kau janganlah pergi belajar dengan Didi. Didi tak boleh buat $1,000 dalam 1 minit. Aku je yang boleh buat. Faham tak? Belajar dengan orang yang boleh ajar benda yang kau nak belajar. Belajar dengan orang yang boleh ajar benda yang korang nak belajar. Boleh tulis kat situ. Supaya kita faham apa benda yang kita belajar tu adalah benda yang betul untuk kita belajar. Faham tak? Okay? So, kita kena faham securities yang kita nak trade tu. Kena faham. So, kalau nak belajar ETF, saya ajar ETF. Kalau nak belajar futures, saya ajar futures. Nak belajar commodities, saya akan ajar commodities. Tak ada masalah, saya boleh ajar semua benda tu. Tapi kena belajar satu-satu. Dah belajar dengan saya, dah khatam dengan saya, dah orang kata dah master dengan ilmu saya. Lepas ni nak belajar dengan cikgu lain, boleh ke? Pergilah. Sebab saya memang tak suka orang belajar sikit-sikit. Belajar dengan saya sikit, lepas tu pergi belajar dengan orang lain sikit. Belajar yang ni sikit, lepas tu belajar dengan orang lain sikit. Saya tak suka orang jenis yang macam ni. Sebab nanti dia pening dengan apa yang saya ajar, lepas tu dia tak faham, dia akan sampaikan benda tu salah. Okay, so itu nombor 4. Sebab tu kalau saya nampak ada orang jenis yang jam-jam kan, saya akan remove je daripada Ultimate. Saya tak rugi, saya remove je. Kan? Kenapa kita nak pening-pening? Remove je. Biar dia belajar dengan orang lain. Bagi dia habis dulu. Lepas dia habis, kalau saya nak datang belajar balik dengan saya akan ajar. Okay. So itu nombor 4. Kita kena faham apa securities, apa platform yang kita nak trade. Okay. Nak jadi trader So nombor 5. Kita nak kena ada sistem. Kita nak kena ada satu sistem ataupun 2 sistem je. Apa kita punya trading strategi? Tolong tulis kat situ. Nombor 5, sistem ataupun trading strategi. Kebanyakan trader,
dia fail untuk ada strategi, dia fail untuk buat planning dalam trading. That's why trading dia fail. Dia ada satu golden clause, kata-kata emas dalam dunia trader. Plan your trade and trade your plan. Plan your trade and trade your plan. Maksudnya, kita kena ada satu strategi dalam trading ataupun sistem dalam trading, which is kita memang, orang kata memang accurate gila. Itu je yang kita ulang. Jangan duk kalut pergi cikgu tu, cikgu ni. Sebab tu, saya kalau orang yang tak nak belajar dengan saya campak je kat luar pagar. Kan? Hari ni belajar dengan saya, belajar. Lepas tu, dia pun tengok cikgu lain buat duit, dia pergi kat cikgu tu. Saya ambil dia, campak je kat cikgu lain tu. Senang. Saya bukan mengajuk, saya tak mengajuk. Saya tak nak bagi dia pening. Terlalu banyak sistem boleh menyebabkan trader jadi confused. So, sebagai newbies, ingat, cari satu ataupun dua trading strategi, ulang sistem yang sama sahaja. Macam dalam Super Scalper, kita dah ada strategi kita. Gunakan strategi kita, tak payah duk kalut cari strategi baru. Boleh? Alright, saya bagi yang nombor 6 pula. Okay, saya nampak makin ramai yang masuk. Okay, nombor 6. Kita nak integrate kita punya strategi dan plan. Okay, tulis kat situ. Integrate strategi dan plan. Apa maksud integrate strategi dan plan ni? Maksudnya, kalau kita ada trading strategi je, itu tak cukup lagi. Kita nak kena combinekan the whole system tu. Bukan setakat trading strategi je. Tapi kita nak kena combinekan juga dengan money management. Kita nak kena tahu sizing kita. Kita nak tahu entry exit kita. Kita nak kena combinekan dengan capital berapa banyak kita nak guna. Berapa banyak money per trade yang kita nak pakai. Apa aset yang kita nak trade. Berapa banyak kita nak entry satu hari. Itulah berapa banyak layer yang kita nak entry. Itu kita panggil integrate strategi dan juga planning kita. So, itu kita panggil dia sebagai rutin. Tulis kat situ. Integrate strategi dan plan dalam kurungan rutin. Rutin kita. Jadi kalau kita biasa trade $1, kita profit. Jangan pula besok kita nak trade $10. Trade $1 je lah. Consistently. Kan? Kita nak entry bila ada engulfing. Bila ada engulfing, baru kita masuk. Itu kita panggil strategi. Integratekan strategi dengan plan. Biasanya kita akan masuk jadual martingale. Dan kita trade guna jadual martingale. AA kata saya profit bila 20% a day. Trade 20% a day. Ini korang main sebab je. Main makan je. Main tekan je. Kan? Ada trend ke masuk, tak ada trend pun masuk, sideways pun masuk, tekan entry pun ke laut. Main sedap je tekan. Itu bukan cara kita. Faham ke tak faham? So jadi nombor 6 ni, integratekan kita punya strategi dan kita ada plan, kita execute je dia. Okay? So nombor 7. Banyak ni nak bagi 10 lah senang, dah nombor 7 dah ni. Okay. Kita kena sentiasa praktiskan money management. Contohnya kalau kita ada duit $100, masuk start dengan $100 jadual nombor 1. Money management dan sizing adalah benda yang paling penting. And daripada situ kita nak tengok daripada entry kita tu berapa banyak kita profit. Katakanlah korang kata daripada strategi, planning, integration apa semua, nombor 7 ni kita masuk $1. Dan kita profit $1. Lepas tu kita loss. Lepas tu kita profit $1. So, bila kita tengok kan, dengan $1 kita punya profit rate 80%. At every entry 80% dapat first entry dah dapat win. Okay, jadi bermaksud kita punya sizing tu dah betul. Money management kita dah betul. Dan kita jangan riskkan semua 100% capital kita. Jangan. Money management ni basically maksimum saya nak beritahu kepada anda semua yang baru nak trade. Kalau katakanlah kita ada modal dekat dalam akaun kita $1,000. Maksimum kita boleh riskkan dalam capital kita paling tinggi maksimum 70% sahaja. Okay, 70%. Kalau $1,000 jadual $700. Kalau katalah $100 jadual $70. Faham ke?
Kalau $500, jadual mungkin $400. Kita kena riskkan 70% saja daripada total risk kita. Sebab kalau katalah in anything happen, kita ada lagi balance 30% untuk kita buat recovery. Jadi kita tak payah nak top up dah. Faham ke? Ke tak faham? Tak faham, buat faham je lah korang penat nak ulang banyak-banyak ni, nak nasihat. Hari ni bukan nak bagi ceramah agama kan. Cuma nak jadi macam mana nak jadi seorang trader yang berjaya. Okay? So nombor 8, broker. Cari broker yang regulated. Dan cari broker yang spread dia kecil. Korang, ya Allah ya tahu, kadang-kadang saya pelik kan. Ada ramai trader, dia dah belajar dengan saya bagi broker yang regulated. Okay. Tapi dia duk sibuk cari broker yang tak ada regulated. So jadi bila kena scam, korang duk kalut mengadu kat aku. Tak payahlah ngadu kat AA. AA tak nak dengar. Korang kena scam sebab tak dengar apa yang AA cakap. Kalau korang kena scam sebab AA cakap, itu lain. Faham? Saya akan minta maaf. Tapi masalahnya, saya kata jangan pakai broker ni. Broker ni tak ada regulated. Contohnya pocket option. Itu tak regulated. Yang tu tak ada license. Binomo contohlah kan. All-in trade itu tak regulated. So jadi tak regulated. Korang tengok tak ada license, korang pergi trade, memang korang mengarut lah. Jadi korang cari pasal lah. Kalau korang kena scam ke apa, jangan cari AA. Sebab itu adalah masalah korang, bukan masalah saya. Kan? So jadi broker ni penting. Sebab bila kita nak trade, pilih broker yang regulated sahaja. Saya minta maaf. Ada broker datang jumpa saya, AA, saya nak collaborate. Saya tanya dia satu soalan je. Broker regulated tak? Oh, dia cakap regulated. Okey. Yang kedua, spread besar ke kecil? Saya tengok spread dia besar. Saya takkan collaborate. Sebab spread ni adalah slippage. Apa maksud slippage? Kita tak sedar kita bayar fees. Boleh faham tak? Kita tak sedar kita bayar fees dalam amount yang kecil-kecil. Katakanlah slippage kita $4. Satu hari kita trade 10 entry. 4 darab 10 dah $40. Darab dengan setahun, $40 darab dengan 12 bulan. 12 bulan, 30 hari. 40, okey, 1,200. 1,200 darab 12. Lebih kurang dalam $2,000. 1,000, okey, lebih kurang $1,400, $1,500. $1,500 dah $10,000 kita bayar slippage. Tak berbaloi kan? Sebab tu bila nak jadi traders, nak jadi newbie traders, pilih broker yang regulated. Dan yang kedua, of course, pilih broker yang tak ada slippage ataupun spread kembang. Dekat dalam TATJ banyak orang duk komplain, slippage. Dan korang dah tahu. Broker tu selalu bagi spike, selalu bagi orang kata spread kembang. Korang duk stay, lepas tu korang duk komplain, apa guna? Tak faham. Kan? Korang ni kadang-kadang pening. Korang dah tahu masalah tu nak jadi kan, tapi korang tekan juga. Lepas tu duk komplain. Jangan komplain sebab itu adalah masalah kita. Pada muka kita. Cakap lagi, pada muka kita. Kan? Siapa suruh tak dengar? Betul tak? Cakap kat diri sendiri kan? Jangan cakap kat orang lain. Nanti orang lempang kat peluang kegau kan? Cakap kat diri sendiri. Siapa suruh ikut? Siapa suruh terpengaruh? Kan? Jadi lepas ni, saya nak berpesan kepada semua orang yang newbie trader ataupun yang dah lama dalam dunia trading, pastikan bila kita nak trade, kita kena pilih juga broker kita. Yang broker dia regulated dan juga tak ada slippage. Okay. Sebab ada broker dia saja je buat kena stop loss. Pun ada juga yang macam tu. Alright. Dan broker yang kita nak pilih mesti versatile. Maksudnya ada macam-macam. Dan ada combination, ada trading software, ada historical data, ada research tool, ada trading alert. Itu adalah, ada indicator, itu adalah jenis-jenis trader yang kita akan pilih untuk kita guna pakai. Okay. Alright. Lagi. Nombor 9. Kita ada 2. Nombor 9. Kebanyakan trader malas nak buat benda ni. Ni saya nak pesan. Setiap trader sebelum entry, tolong back test. Back test dulu. Tekan account demo. Korang ni dah tak pandai berenang. Nampak dekat dalam kolam, kau pergi terjun. Memang lemas lah. Yang kalau kita nak masuk mula-mula, kita masuk dulu kaki kita. Kan? Ataupun kita pakai pelampung dulu. Kita pun kata, oh dalam. Itu kita panggil dia back test. Back test ni bermaksud, kita buat benda yang kita tak tahu, kita try dulu. Kebanyakan trader sekarang dah banyak account back test. Korang boleh back test account. Test account, demo account.
Kebanyakan trader mesti ada. Okay, sebab kita nak tahu sistem kita dah betul ke tak betul. Kita nak tahu knowledge kita cukup ke tak cukup. Kita dah boleh konsisten ke tak boleh konsisten. Supaya bila kita trade dekat akaun real, kita ulang je apa yang kita buat dekat dalam akaun backtest. Jadi kalau korang dekat akaun backtest, ada orang dia pergi depo 10,000. Dalam akaun backtest 10,000. Sizing tekan 1,000, 1,000, 1,000. Oh, lepas tu cakap, oh alhamdulillah aku dah boleh go sampai 100, 200 ribu. Lepas tu depo akaun $100. Memang taklah. Tak sama kan? Kau trade dekat akaun demo $10,000, dekat akaun real $100. Tak sama. Jadi kita nak trade akaun $100, backtest akaun kita mesti $100. So berapa lama? Macam saya, nak backtest dengan saya, yang nak join dengan saya, Ultimate Super Scalper, kena backtest akaun dia minimum. Okay? 2 minggu. Minimum 2 minggu. Kalau betul-betul fokus gila-gila, 2 minggu. Lepas 2 minggu dah boleh trade. Walaupun ada di kalangan trader saya, belajar 1 hari, besok dah trade. Ada. Saya tahu ada. Kalau boleh, hati-hati. Backtest dulu bang. Macam mana pergerakan candle, fahami dulu, ada knowledge. Kadang-kadang ada orang setengah bulan, setahun pun tak pandai lagi. Tak apa, kita teruskan belajar. Backtest juga. Okay. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah start small, then expand. Maksudnya, kita start kecil, growthkan account. Bukan growthkan, jadikan kecil. Kan? Itu yang kawan selalu buat. Daripada 100 tinggal 50, tinggal 20, tinggal 100, lepas tu MC. Depo lagi. Kan? Jangan macam tu. Sebab kalau kita kaya macam mana pun, tapi kita tak kaya dengan pengalaman, tulis kat situ. Kalau kita kaya sekalipun dengan duit, dan kita tak kaya dengan pengalaman, tapi kita beli, kita masuk dengan entry yang besar, kita koyak. Okay? Kita tak dapat strategi lagi. Kita tak dapat momentum lagi. Kita tak dapat orang kata apa ni tak dapat sistem lagi. Kita tak dapat lagi benda tu. Kita kaya dengan duit, tapi kita tak kaya dengan pengalaman, tak ada experience. Tapi kita play bait. Kita baru je belajar trading, new strategi. Memang ke laut lah korang. Sebab tu untuk new trader, new strategi, the smallest amount adalah the best capital. The smaller amount adalah the best capital. Dan kita start staking, growing. Okay? Fokus untuk growthkan daripada 100 ke 10,000. Trader saya, mission dia adalah growthkan daripada 100 ataupun $1,000 kepada $10,000. Itu dia punya first stage. First stage dia adalah, okay, kita punya trader, first stage adalah dapatkan konsistensi. Second stage, growthkan account kepada 10,000. Third stage, dah tak payah growthkan account. Daripada 10,000, target 20% a day or 10% a day. Katakanlah 10,000 kita dapat 10% a day. 10 kali entry, dapat $1,000 sehari. $1,000 sehari, darabkan dengan RM4, lebih kurang dalam 4,300. 4,000 lah kita kata, RM4,000 sehari. RM4,000 darab 300 hari dalam setahun, 1.2 juta setahun. Income kau boleh jadi 1.2 juta setahun kalau korang ada RM10,000. Growth account korang dah jadi 10,000. Tahu tak? Tahu tak korang? Macam mana kenapa saya kata saya boleh jamin, saya boleh garanti, saya yakin saya boleh lahirkan jutawan. Macam mana saya buat? Dan kelas saya adalah, subhanallah, percuma. Ilmu, teknik, pengalaman yang saya ada hari ni, yang nak lahirkan seorang jutawan, saya bagi percuma guys. Tapi ada juga orang tak guna pakai benda tu. Tak ada. Orang tak guna pakai benda tu. Dia nak keluar daripada komuniti saya. Silakan. Silakan. Saya berbesar hati. Saya boleh tunjuk jalan keluar. Saya boleh tunjuk jalan keluar. Korang tak nak berjaya dalam hidup? Okay, go ahead. Saya tak fokus pada orang yang tak nak belajar. Saya fokus pada orang yang nak belajar. Setuju tak? Macam mana strategi? Saya nak bagi tahu. Apa yang kita buat dekat dalam Ultimate Super Scalper this year? Yang pertama, train untuk dapatkan konsistensi. Itu nombor 1. Train dalam demo ke, dalam year ke, create kecil, akaun kecil-kecil.
dapatkan consistency. Faham? Nombor 1, itu first phase kita. Phase yang kedua, apa kita buat? Kita move, growthkan, compoundingkan akaun kita daripada 100 ataupun 500 ataupun 1000, tak kisah, kepada 10,000 US dollar. Itu second phase. Phase yang ketiga, jangan dah growing dah. Withdraw setiap hari $1,000 ataupun $2,000 setiap hari. Susah ke nak dapat 1000, 10% a day? Tak susah pun, 10 minit pun dah boleh dapat. 10 win sahaja sehari. 10 win kau akan dapat $1,000 bersamaan dengan 4,000 lebih. Kita kata 4,000. Kalau kita dapat 20% macam mana? Dapat 2,000, lebih kurang 8,000. 8,000 darab dengan 300 hari, lebih kurang dalam, tak banyak pun kan, dalam 3.2 juta kan, is it? 16 darab 2.4 juta. Yes, 2.4 juta. Lebih kurang 2.4 juta. Yes, 2.4 juta. Tak banyak pun 2.4 juta setahun. 2.4 juta saya nak tanya. Bayangkan kalau korang dapat 2.4 juta. Apa yang korang nak buat? Tahun depan korang dapat 2.4 juta. Apa yang korang nak buat hari ni? Tahun depan, hari waktu yang sama. 19 hari bulan 1, cuma tahun berubah. 20, 24, dalam akaun korang ada duit 2 juta. Aku nak tanya, apa korang nak buat? Apa korang nak buat? Okay? Apa korang nak buat? So, itu mission saya. Itu big why saya. Itulah mission Super Scalper. So, tak nak, it's okay. Pintu jalan, pintu keluar kita boleh tunjuk. Okay, betul tak? Pintu keluar kita boleh tunjuk. So, itu adalah 10 perkara yang you all kena tahu tentang nak jadi seorang trader. Ada semangat macam tu, you are welcome to become ultimate super scalper. You are welcome to come. Yang pertama, buat dulu self-assessment. Yang kedua, arrangekan dulu kita punya capital. Yang ketiga, kena ada knowledge untuk faham tentang keadaan market. Yang keempat, kita kena tahu apa yang kita trade, securities yang kita trade. Yang kelima, kita kena ada sistem, kita kena ada setup strategi dalam trading. Yang keenam, kita kena integratekan strategi kita dan planning kita untuk jadikan satu rutin dalam trading. Yang ketujuh, practice money management kita. Jangan trade besar. Trade 70% sahaja. Yang ke-8, cari broker yang bertauliah. Cari spread yang kecil. Tulis dekat dalam Facebook nanti. Yang ke-9, tekan akaun demo. Backtest dulu. Dan yang terakhir, yang ke-10, start small and expanding and focus and welcome to become millionaire. Itu saja cara dia. Senang ke senang? Okay. So, nak saya guide? Guys, saya jemput datang ke Ultimate Super Scalper. Dan korang akan belajar macam mana nak jadi seorang multi-millionaire. Okay? So, thank you guys. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik datang daripada Allah SWT. Right? Yang buruk datang daripada saya. Saya doakan korang profit secara konsisten. Nanti tulis dekat Facebook. Tag saya dekat dalam Facebook saya. Di Ashraf Asad. Tengok apa yang korang belajar hari ni. Saya nak tengok berapa banyak sistem ilmu yang korang dapat hari ni. Perkongsian saya hari ni. Okay? Assalamualaikum guys. Alright, so that's all untuk kita podcast hari ni. Terima kasih banyak-banyak kerana korang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, follow, share and comment video ni. Kita akan ada the next podcast. Jumpa AA lagi di channel Super Scalper, Community Super Scalper. Nombor 1 di dunia buat duit $1,000 dalam masa 1 minit. Wow, best gila guys. Assalamualaikum.